Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, hari ni kita dalam topik asid, base dan garam. Muallimah nak terangkan berkaitan kepekatan larutan aqueous. Larutan aqueous ni maksudnya larutan tu ada air. Jadi, kepekatan tu maksudnya apa? Kepekatan adalah kuantiti zat terlarut dalam unit isi padu larutan. Unit bagi isi padu yang biasa kita gunakan adalah sentimeter padu. Tapi dalam bab ni, unit isi padu yang kita gunakan adalah dm padu. 1 dm padu bersamaan dengan 1000 cm padu. dm padu adalah unit isi padu, sentimeter padu pun adalah unit isi padu. Kepekatan basically ada dua, iaitu dalam unit gram per dm padu ataupun mol per dm padu. Kalau unitnya mol per dm padu, kita panggil juga sebagai kemolaran. Okey, tengok rumusnya apa. Kalau dalam unit gram per dm padu, tengoklah unit pun gram per dm padu. Bermaksud gram ni adalah jisim. dm padu adalah isi padu. Jadi jisim bahagi dengan isi padu. Kalau kemolaran pula, mol adalah mol lah. Bahagi dengan isi padu. Mol per dm padu. Mol bahagi dengan isi padu. Okey, untuk lebih faham, kita tengok latihan. Okey, contoh 6. Hitungkan kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi setiap larutan. Okey, kita tengok yang A dulu. Ada 40 gram pepejal kuprum 2 sulfat. Dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 20 dm padu. Jadi, kita guna formula jisim bahagi dengan isi padu. Masukkan je nilai, jisim adalah 40, isi padu adalah 20. 40 bahagi 20. Dapat jawapan. Okey, B. Ada 18 gram pepejal natrium hidroksida. Dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 750 cm padu larutan. Okey, soalan ni tricky sikit. Sebab apa? Formulanya jisim bahagi isi padu. Tapi isi padunya dalam unit dm padu. Soalan bagi dalam unit sentimeter padu. Jadi, kita kena tukar dulu unit sentimeter padu ni kepada dm padu. Macam mana? 1 dm padu bersamaan dengan 1000 cm padu. Jadi, kita bahagikan 750 bahagi dengan 1000. Dapatlah 0.75 dm padu. Jadi, boleh masuk dalam rumus 18 bahagi 0.75. Dapat jawapan. Contoh 7. Hitungkan kemolaran. Kemolaran adalah kepekatan, tapi unit dia adalah mol per dm padu. A. Ada 10 mol pepejal zinc klorida. Dilarutkan dalam air untuk menghasilkan 5 dm padu. Formulanya adalah bilangan mol bahagi isi padu. Bilangan mol adalah 10, isi padu adalah 5. 10 bahagi 5. Dapat jawapan. Untuk B. Ada 0.1 mol pepejal kalsium klorida. Dilarutkan dalam 500 cm padu air suling. Okey, nampak Dia bagi isi padu dalam unit sentimeter padu. So, kita kena tukar unit ni kepada dm padu. 500 bahagi dengan 1000. Dapat 0.5. Baru boleh masuk dalam rumus. Bilangan mol 0.1 bahagi isi padu yang telah ditukarkan unitnya ke dalam dm padu 0.5. Dapat jawapan. Okey, senang kan? Kemolaran kita boleh tukar kepada kepekatan. Kepekatan pun kita boleh tukar kepada unit kemolaran. Macam mana? Kemolaran, kalau nak tukar kepada kepekatan, kita darab dengan GC molar. GC molar ni dapat daripada mana? Dapat daripada jadual berkala unsur. Dibagi dalam soalan. Don't worry. Kepekatan, kalau ditukar kepada kemolaran, kita bahagi dengan GC molar. Okey, tengok soalan. Contoh 8. Apakah kepekatan dalam unit gram per dm padu bagi asid nitrik? Kemolaran dia 0.5. Kita tengok Dia bagi kemolaran. Dia suruh tukar dalam unit gram per dm padu.
Jadi kita kena darab dengan jisim molar. Kemolaran kali dengan jisim molar. Jisim molar apa? Jisim molar bahan itulah, iaitu asid nitrik HNO3. Dapat jawapan. Okey, contoh 9. Tukarkan kepekatan larutan litium hidroksida 3.6 gram per dm padu kepada kemolaran. Okey, dia bagi kepekatan dalam unit gram per dm padu. Dia nak cari kemolaran. So, kepekatan nak tukar kepada kemolaran, kita kena bahagi dengan jisim molar. Kepekatan bahagi jisim molar. Dapatlah jawapan 0.15 mol per dm padu. Unit jangan lupalah. Okey, kemolaran. Kemolaran, simbol dia adalah M besar. Mol, simbolnya adalah N. Simbol dengan unit berbeza tau. Kalau kemolaran, simbol dia M besar. Unit dia mol per dm padu. Mol pula, simbolnya adalah N. Unitnya adalah mol. Isi padu, simbolnya adalah V. Unitnya adalah dm padu. Dah pening ke? Okey, sabar sikit lagi. Jadi, M besar sama dengan N over V. M besar stand for kemolaran, N for mol, V for volume. Jadi, kalau kita nak dapatkan N, V ni kita tolak belah sana. Kalau sini bahagi, kita darablah. N sama dengan M, MV. V ni mestilah dalam unit dm padu. Tapi, kadang-kadang soalan dia tak bagi isi padu dalam unit dm padu. Dia bagi dalam unit sentimeter padu. Jadi, kita tukarlah siap-siap. V bahagi dengan 1000. N sama dengan MV per 1000. Kalau isi padu tu diberi dalam unit sentimeter padu. Okey, contoh 10. Hitungkan bilangan mol kalium hidroksida yang terkandung dalam 2 dm padu larutan kalium hidroksida 0.5 mol per dm padu. Dia suruh hitung bilangan mol, maksudnya dia suruh cari N. Dia dah bagi isi padu. Ni adalah V. Dia bagi kemolaran M besar. Jadi masukkan dalam rumus N sama dengan MV. 0.5 kali dengan 2. Dapat terus jawapan. Contoh 11. Ada bikar mengandungi 200 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Kemolaran dia 0.2. Berapa bilangan mol? Okey, yang ni kita kena guna rumus N sama dengan MV per 1000. Kenapa? Sebab V ni dibagi dalam unit sentimeter padu. Kalau yang ke atas ni, V tu dibagi siap-siap dalam unit dm padu. Kalau dia bagi dalam unit sentimeter padu, so kita kena bahagi dengan 1000 lah. 20.2 kali dengan 200 bahagi dengan 1000. Dapat 0.04 mol plumbum 2 nitrat. Okey, tu je untuk hari ni. Jangan lupa jawab kuis di bawah. Assalamualaikum.